Bab 9. Okay, bila bab 9 cakap pasal dasar luar, okay, awak perasan tak something? Bila kita pergi pada bab 6 itu, bab 6 cabaran pembentukan Malaysia yang kita ada dua, perpaduan kaum dengan ekonomi. Kita settlekan bab ekonomi, kita settlekan bab perpaduan kaum dengan bab kebangsaan bahasa itu pada bab 7. Kita settlekan masalah ekonomi pada bab 8, rancangan jangka masa panjang tu kan, ingat tak? Alright, kita settlekan satu demi satu masalah. Sekarang ini, bab 6 masalah, bab 7, bab 8 penyelesaian. Bab 9 dia bagi langkah, sebab bila dalam dah stabil baru pergi luar. Tapi bila kita buat aktiviti dekat luar, nanti keluarlah soalan. Apa function kau pergi luar tu? Apa yang kau dapat? Engkau dapat kau untungkan dia orang je ke? Kenapa engkau tak buat kat dalam negara je? Contoh negara yang buat kat dalam je, Korea Utara. Tahu Korea Utara? Kim Jong Un tu tahu kan? Yang gemuk cabi, yang senjata nuklear kan? Yang roket tu kan? Kau tahu yang tu? Itu negara dia menggunakan negara dasar negara tertutup. Bila dia guna dasar negara tertutup, dia tak akan jalinkan hubungan dengan mana-mana negara luar kecuali sekutu dia. Sekutu dia pun bukan banyak pun. Rusia, China, itulah yang komunis yang sama dengan dia. Tapi bila dia buat tertutup, ekonomi dia tak mampu berkembang. Dia tak dapat bagi produk dekat orang, tak dapat tolong orang dari segi social and so on. Jadi apa yang akan berlaku ialah di mata dunia memang engkau akan dipandang serong lah. Macam kita lah, kita belajar, kita nak dapat kedaulatan. Kita nak diiktiraf. Itu form 5 semua bincang pasal iktiraf tu. Pengesahan dunia kepada kita. Tapi bila dunia dah sahkan kita, kan, dunia dah sahkan kita dah. Dunia kata, awak ni negara yang sah di mata kami. Tapi engkau tak buat apa-apa untuk dia. Dia macam awak dalam kelas lah. Awak dalam kelas, dalam grup, buat assignment ni, buat group project kan. Okay, group project tu 4 orang. Lepas tu 3 orang lain tu, okey lah. Saya buat video presentation. Okay, aku present. Aku pegang kertas. Engkau buat apa? Engkau duduk. Ya, terima kasih tu. Saya pun grup dorang tak. Tapi saya buat apa? Free rider. Maksudnya engkau tak menyumbang apa-apa. Last yang 3 orang lain tu suka tak engkau? Suka tak? Mana suka? Jadi prinsip sama untuk dasar luar. Memanglah kita iktiraf kau, PDD pun iktiraf kau. Tapi kalau engkau tak buat apa-apa untuk membantu dunia menjadi lebih baik, baik engkau tak payah ada negara bang. Tapi ada juga orang yang kononnya ada negara, tapi buat benda hancur-hancur belaka. Iaitu is saya malas nak sebut nama dia. Tetapi kena ingat juga, walaupun kita benci dia, walaupun secara ideologi atau prinsip kita benci dia, kita kena sedar negara haram tu ekonomi dia besar. And kita kena sedar semua benda, almost everything yang kita guna hari ni, nak tak nak ada kaitan dengan dia. Contoh, phone awak bateri dia kilang kat mana? Macam tu. Lepas tu awak guna barang-barang, contoh beli beg ke apa, kulit contoh. Kulit tu dia proses dekat mana? Macam tu. Kadang-kadang sebab dia tu memang ekonomi dia macam tu. Memang dia diberikan peluang untuk maju. Jadi nak tak nak, secara dasar luar dia, walaupun kita tak iktiraf dia, tapi kita faham dia memang ada kesan ke kita. Itu sebab dekat pasport korang, Malaysia menerima ni terguna pakai untuk semua negara kecuali itu. Alright? Kecuali negara tu. And kita tak ada hubungan diplomatik. Tapi hubungan ekonomi, nampak tak? Hubungan diplomatik tak ada. Ekonomi, nampak? Itu sebab dasar luar ini, bab 9 yang kita belajar hari itu, kesan dia kita nampak pada bab 10. Yes. Kesan dia kita nampak pada bab 10. Bab 10 ialah penyelesaian kepada apa yang awak buat di bab 9. Macam kita lah, bila kita buat keputusan, any result, apa-apa keputusan, kita tanggung akibat. Kita terima kesan. So, ini kesan bab 10. Itu kata kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Persada ni macam, kalau korang suka guna ayat BM, kau suka kata,
Oh, kita akan menuju kegemilangan di persada dunia. Lepas tu cikgu pun tanya, persada tu apa? Pelosok. Pelosok tu apa? Kau macam, kan? Kau buat serata, baguslah. Pelosok ni, dia macam ceruk. Maksudnya, ke kampung mana, ke penjuru mana, ke jauh-jauh tempat, ke kampung ceruk semula, itu pelosok. Setiap pelosok. Macam tu. Kalau persada means puncak. Okay? Tempat yang tinggi. Bermakna kecemerlangan Malaysia. Soalan pertama. Adakah dasar luar Malaysia ini mencapai kejayaan? Berjaya ataupun tak? Kalau berjaya, baru cemerlang. Itu kaitan dengan bab 9. Nampak tak? Jadi untuk awak faham bab 10, tak boleh tinggal bab 9. Pairing. Itu sebab kadang-kadang maybe itu tema yang sama. Apa tema dia? Tema dia ialah Malaysia tema dia Malaysia dan masa hadapan. Itu tema dia. Jadi bab 9 pun maybe kot sama kot. Kan. Bab 9 ialah Malaysia dan masa hadapan juga ke? Ya, kita tengok bab 9 punya tema. Yes, Malaysia dan masa hadapan. Bab 8. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tema. Nanti awak akan Malaysia dan masa hadapan juga. Lagi bab 7 pun Malaysia dan masa hadapan juga. Bab 6. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malaysia dan masa hadapan juga. Bagus saya buang masa. Baru Syazana masuk. Dia kena buang masa dulu. Hai Syazana. Bab 5, Malaysia dan masa hadapan. Bab 4, mana bab 4? Okay. Kalau awak nampak Malaysia dan masa hadapan daripada bab 1, la ilaha illallah. Kau tengok buku aku ni, dia tak memberikan kerjasama. Dari bab 1 sampai bab 10. Bermakna dalam SPM, kemungkinan 1 atau 2 masuk kat soalan struktur, 1 atau 2 masuk dekat soalan esei. Sebab dia banyak tema yang sama, 10 bab. Kalau dekat yang bab Form 4 pula, dia ada pecah-pecah tema lain. Jadi mungkin satu tema satu. Kena pandai mempelajari dan mengkaji. Jom masuk 10.1. Malaysia dalam isu global contemporary. Okay, saya melukis dulu bendera Malaysia. Bendera pula dah. Itu nak merdeka nanti. Tak payah lukis, aku buat dia cara gemilang tu. Kan? Lukis peta Malaysia dan juga isu global contemporary. Soalan, apa tu contemporary? Tak faham, tak boleh jawab. Apa itu global contemporary? Kalau sementara itu temporary. Ini contemporary. Contoh. Kita belajar English lah. Kalau concurrent, apa maksud concurrent? Current sekarang. Con bergerak serentak pada masa tersebut. Con. Sekarang con. Ini temporary. Maksudnya temporary, sementara. Con kat belakang bermakna bergerak. Isu-isu yang banyak tu bergerak serentak pada satu jangka masa, iaitu masa sekarang. Itu sebab orang kata, gaya baju awak ni gaya yang contemporary lah. Rumah awak ni contemporary lah. Maksudnya apa? Itulah yang terbaik, yang berlaku, yang bagus, yang terkenal pada satu masa yang tertentu, iaitu sekarang. Macam itu. Boleh faham? Maka Malaysia dalam isu global contemporary, isu sedunia, apa Malaysia punya pendapat? Apa anda pendapatan? Apa anda pendapatan? Malaysia punya pendapat pada isu yang sedang berlaku pada satu tempoh masa, iaitu sekarang. Yes, alright. Sekarang ataupun sudah berlaku ke, tapi ia berlaku pada satu tempoh masa. Tak lama sangat. Kalau tak ada isu-isu silam, tak ada. Boleh. Yes, carry on. So, 10.1, apa yang terjadi ialah dalam bab ni, PES tambah A wajib digunakan. Wajib. Sebab persada dunia. Kalau kau tak guna A, memang putih bang kau.
Kalau kau tak guna antarabangsa punya point atau isi atau huraian contoh, memang aku tibai kau. Ingat, persada dunia confirm lah antarabangsa, kan? Alright. So, isu ekonomi, politik, sosial, banyaklah yang berlaku di dunia. Contoh, kita pergi isu sosial. Alright, kita pergi isu sosial. Macam saya punya inference. Sosial lemau, ekonomi lemau, politik lemau, negara hancur. Cuma sekarang di pentas dunia antarabangsa punya peringkat. Perkara ini berlaku di peringkat antarabangsa. Selama ni kadang-kadang main-main kat Malaysia je. Selama ni main-main kat Malaysia je. Tapi sekarang dah antarabangsa. Jadi apa yang berlaku ialah, yang pertama, penyalahgunaan dadah. Kau. Okay, penyalahgunaan dadah. Soalan, dadah ni kat Malaysia je ke? Oh, tidak. Dadah bukan kat Malaysia je, bang. Jangan terpedaya, tuan-tuan dan puan-puan. Dadah, okey, saya nak bagi tahu. Dadah ubat. Ubat yang korang makan, Panadol ke apa ke, dadah. Ya, dadah. Dadah lah tu. Kan? Dadah. Tapi apa yang jadi kalau dia lagi buruk bila engkau salah gunakan ubat ni, baru dia tukar jadi dadah. So, baru di situ datangnya penyalahgunaan dadah. Macam mana tu? Engkau gunakan untuk kau khayal ke? Engkau terlebih guna overdose ke? Engkau guna untuk keuntungan ke? Jual beli dadah ke, kan? Nak kaya secara haram ke? Itu baru namanya penyalahgunaan dadah. Penggunaan dadah banyak. Ubat korang makan kalau demam ke apa, itu dadah. Penggunaan dadah itu ada. Tapi bila disebabkan dia perubatan, kalau kau salah guna, kau boleh mabuk, boleh mampus, boleh sakit. Itu baru salah guna. Yes, alright. So, bila kita ada penyalahgunaan dadah, Malaysia, apa kes sekarang ni? Kita punya step dalam bab 10 mudah. Step pertama, apa Malaysia buat? Kita bertanya soalan. Step pertama, apa Malaysia buat? Step kedua, macam mana Malaysia buat? Step ketiga, kesan Malaysia buat. Buat apa? Tindakan apa yang dia buat? Tolong ingat 3 step. Itu cara korang hafal. And mungkin macam mana ni boleh slash dekat mana. Dekat mana. Lepas tu sini mungkin boleh siapa. Siapa tu maybe agensi mana yang tolong. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Boleh. 3 step saja. 10.1 sampai 10.5, 3 step saja untuk setiap perkara. Sebelum tu saya nak minta maaf sebelum kita start jauh lagi. Saya minta maaf sebab tak dapat buat kelas Rabu malam hari tu. Selalunya kan itu sepatutnya jadi kelas-kelas kita kan. Tapi tak dapat buat. Sebab saya tiba-tiba dapat berita Petronas punya beasiswa tu dia nak jumpa tiba-tiba lah, buat meeting nak bagi taklimat pasal nak hantar dokumen. Jadi kena wajib lah masuk. Jadi saya pun tak nampak lah. Dia habis pukul 10 suku. Dia habis 10 suku. Saya takut saya sambung dengan kelas awak 10.20 ke apa ke, korang tidur pukul 2 pagi, 1 pagi. Tak nak. Jadi saya tangguh. Okay, saya minta maaf tau. So hari ni lah kita teruskan. Alright, dah faham 10.1 penyalahgunaan dadah. Okay, first step Malaysia buat apa? Mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah. First step, perang. Kedua, bila kita perang dengan orang tu jadi kawan ke jadi musuh? Musuh. Selalunya sebelum kita berperang, kita ada buat deal dulu, betul? Kita buat deal. Okay, awak nak perang dengan saya ke? Awak nak berkawan dengan saya ke nak perang dengan saya? Kita buatlah deal. Kita berdamai. Tapi Malaysia lain. First terus perang. Bermakna ni memang musuh paling kau sekali. Dadah. Jadi penyalahgunaan dadah. So musuh nombor 1 negara. Sebab memang mendesak keperluan itu. So musuh nombor 1 negara atau musuh utama negara. Yes. Kalau dia terlalu hebat kita punya permusuhan, kerajaan buat apa? Siapa yang simpan dadah, siapa yang menyalahgunakan dadah, pesalah pasal dadah, hukumannya berat. Termasuk hukuman mati.
Itu sebab kalau awak dengar, orang yang simpan dadah kat rumah ada 500 miligram. Awak tahu tak 500 miligram tu besar mana? Awak tahu tak? Besar ni. Ni. Awak simpan dadah sekecil ini, awak boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ada tambah satu kat belakang. Mandatori. Maksudnya apa? Memang tak ada hukuman lain, kau wajib kena gantung. Kau tak ada rayuan, kau tak boleh merayu, kau tak boleh itu, tak boleh kena jamin. No. Kau pegang dadah tu, kau simpan suka hati kau, sengaja, mandatori. Yeah. Boleh nampak? Itu boleh menggambarkan betapa kita memang bencilah dengan dadah tersebut. Lagi-lagi, Malaysia buat apa dekat peringkat antarabangsa? Malaysia juga menyuarakan kesungguhan. Okay, menyuarakan kesungguhan untuk bagi tahulah kat satu dunia dekat peringkat antarabangsa yang aku buat peringkat A lah. Peringkat antarabangsa. So dia buat apa? Dia macam cakap dia buat satu forum nak menyuarakan pendapat. Buatlah forum. Suarakan, bagi tahu orang, bincang. So buatlah forum. Nama forum itu ialah IDEC. DEC tu apa? I ialah international macam biasa, D ialah drug, lepas tu E ialah enforcement. Enforcement bahasa Melayu penguatkuasaan. Okay, C ialah conference. Conference bahasa Melayu persidangan. Maka kita buat persidangan forum, semua bincang kat situ apakah bahaya dadah ditubuhkan oleh US lah. US tubuhkan pada 1983. US tubuhkan, tapi Malaysia gunakan platform ni untuk suarakan pendapat mereka. Contohlah Commonwealth, bukan Malaysia tubuhkan, betul? Tapi kita join, kita member. So kita gunakan Commonwealth, kita suarakan platform pasal dasar apartheid. Nampak? So kita gunakan IDEC, suarakan pasal dadah. So kita juga bila dah suara-suara ni lantang ni, mana lagi tempat yang paling sesuai kat antarabangsa? Satu dunia boleh tengok kat mana? Pertubuhan apa? PBB. Yes. So kalau pasal kesihatan dekat mana? WHO. Boleh juga. Kan? So Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri Malaysia keempat, semua benda lah. Banyak benda yang moden, yang maju kan ni masa zaman dia lah. Terpilih sebagai Ketua AJK, Jawatan Kuasa Anti Dadah Antarabangsa. Antarabangsa. 1988. Menunjukkan bahawa kita menyuarakan, cakap. Akhirnya orang pandang. Selalulah kan, kalau awak dalam satu persatuan, masa awak kukuh kat sekolah kan, masa tu mesyuarat agung kan, tiba-tiba awak tengah bincang, okey, siapa nak jadi pengerusi, siapa nak jadi apa, ada orang memekik nama awak, apa Sam cikgu, Kamarul cikgu, Kamarul, ramai-ramai kata Kamarul. Akhirnya orang tu akan dengar, oh Kamarul, akhirnya Kamarul jadi presiden. Kamarul tak nak pun, tapi dia jadi sebab orang sebut nama dia. Sama juga dengan persidangan antarabangsa. Bila nama awak disebut-sebut di kalangan anggota, bila awak je yang bercakap, kan? Bila ni, okey, siapa ada soalan? Saya cikgu, siapa saya tu? Malaysia. Bila awak siapa nak cakap? Saya cikgu, siapa tu? Malaysia. Malaysia lagi. Akhirnya orang nampak, oh, dia ni memang semangat betul lah. So bagilah tu dekat dia. Macam tu lah. So disebabkan tu bila kita kata menyuarakan dengan lantang, itu maksudnya. Lantang bersuara. Boleh faham? Okay. Isu yang kedua. Isu yang kedua ialah pertindihan sempadan. Sampai hari ni tak settle. Pertindihan sempadan. Okay. Pertindihan sempadan ialah konflik lah. Konflik sempadan antara negara. Contoh yang sering berlaku pulau lah. Sebab pulau perairan, kadang-kadang kita tak nampak mana sempadan tu. Sempadan ni kita punya ke? Sempadan ni negara jiran kita punya ke? Contoh yang paling clear lah, pulau lah, iaitu Pulau Sipadan, Ligitan. Dalam bahas kan, kalau korang masuk bahas, kalau bahas pasal isu ASEAN, isu ni selalu naik. Sampai aku pun naik muak dah pas nak berbahas pasal isu ni. Serius. Sipadan, Ligitan, Pulau Batu Putih. Pernah dengar tak nama pulau-pulau ni? Kalau korang tak baca buku teks, korang pernah dengar tak pasal pulau-pulau ni? Pernah tak? Tak pernah kan? So, sebab kita jarang membaca pasal pulau kan? So, Pulau Batu Putih. Lepas tu lagi, Kepulauan Spratly. Okay, soalan yang pertama.
Kenapa kita panggil sipadan pulau? Kenapa Legitan panggil pulau? Kenapa Batu Putih panggil pulau? Kenapa Spratly kepulauan? Why? Why? Sebab sipadan satu pulau. Comel. Legitan satu pulau. Comel. Oh, gitu. Okay. Pulau Batu Putih satu tempat kecil aja. Kecil sangat. Kepulauan Spratly 1, 2, 3, 4, 5, lebih kurang banyak pulau ataupun beberapa pulau di dalam satu kawasan atau area kepulauan. Boleh faham? Alright, very good. Okay, 3 isu ini menjadi kontroversi sebab isu ni kita ambil isu ni sebab isu ni selalu muncul. Tak habis. Alright. Contoh pasal isu tuntutan sipadan dan juga ligitan. Sipadan ligitan dekat mana? Sipadan ligitan dekat Sabah. Okay. Sipadan ligitan dekat Sabah. Masalahnya ialah saya lukis anjing Saya lukis anjing. Sabah kan macam anjing. Okay. Jadi Sabah, Sarawak ni Kalimantan, Indah. Okay, bayangkan sipadan dengan ligitan dekat area-area ni lah. Nanti korang search balik. Aku tak sure dalam area. Motor ni. Alright. Sipadan dengan ligitan, dua pulau ni kat sini. Contoh lah. Okay. Ni bawah ni pulau area Kalimantan, Indon. Betul? Okay. Kita tak sure sempadan perairan kita ni, ini Malaysia punya tempat ke ini Indon punya tempat? Okay. Bila perairan, dia bila dekat dengan sempadan korang and diakui oleh dunia, oh ini ialah perairan Malaysia, tak boleh masuk. Kita tak boleh masuk. Ini ialah perairan Indonesia, tak boleh masuk. Bila dah jauh sikit dari tu, ada jarak, certain jarak dia, dia dah panggil satu, bila tak ada negara lain yang dekat dengan dia, dia ialah satu perairan antarabangsa. Means any kapal negara pun boleh main masuk je kat sini. Perairan antarabangsa, tak ada siapa kawal. Tapi bila masuk dekat-dekat dengan perairan kita, akan ada agensi penguasaan kita. Contoh APMM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Dia hantar kapal, dia kata, siapa ni? Engkau dari mana ni? Okay, dia mengawasi sempadan kat bahagian laut. Nak awasi sempadan laut ni bukan senang tau. Bukan macam sempadan darat tau. Bukan. Sebab dia sangat luas. Dia sangat bebas. Okay, and kadang-kadang tak nampak sangat pun sempadan dia dekat mana. Itu sebab bila Indon menuntut, okay, Indon menuntut di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Okay, macam cakap, Indon kata macam ni. Indon kata, oi, sipadan ligitan aku punya. Malaysia kata, mana ada? Sipadan ligitan memang kita orang punya. Apa kau nak masuk campur pula? Kau akan pelik. Kenapa kita perlu bergaduh untuk dua pulau? Itulah maknanya kedaulatan. Walaupun 1 inci tanah, tapi dah kata namanya Malaysia, awak wajib pertahankan dengan apa yang awak ada. Itu maksud kedaulatan. Tak kisahlah 1 inci tanah ke satu base ke apa, kena pertahankan. And kepentingan ekonomi. Bila awak pentingkan dari segi politik, ekonomi dan sosial pun penting. Rakyat dekat sini, kegiatan kita punya pelancongan, pergi ke Pulau Sipadan, pantai dia cantik. Bayangkan dia jadi milik Indon. Dah akan susah, dah akan rugi. Itu sebab ini isu global contemporary. Sampai hari ini kita masih tertanya-tanya pasal benda tu. Jadi Mahkamah Keadilan Antarabangsa, ICJ, International Court of Justice, dia settlekan isu-isu tuntutan ke isu, dia macam mahkamah tapi level dunia. Dia macam mahkamah kat Malaysia, selesaikan kes tapi level dunia. Yeah. So ICJ kata dia buat kajian kes, dia dengar explanation daripada Malaysia dengan explanation daripada Indon. Dia kata okey lah, sipadan ligitan milik Malaysia. Tanang. Macam tu. Settle. Dia kata sipadan ligitan lebih dekat dengan Malaysia. So why bother? Kan? Settle dah. Tapi keluar lagi satu masalah. Tuntutan kedua. Ni tuntutan ni maybe area tahun 2000 lah, macam tu lah. Tuntutan kedua. Ini semenanjung Malaysia. Saya lukis. Okay, Malaysia. Okay. Bawah ni Singapura. Okay. Dekat tengah-tengah antara Johor kat sini, Johor. Ni Singapura.
tengah-tengah Johor dengan Singapura ni ada satu kecil je tempat dia. Macam tu. Kecil. Dia nak cakap pulau pun susah. Sebab kecil sangat. Tapi kira pulau lah sebab dia terasing daripada darat kan. So nama pulau ini ialah Pulau Batu Putih. Sebab dia terbina daripada batu yang putih. And masa dulu apa yang kita buat ialah Malaysia meletakkan base, pangkalan tentera, pangkalan tempat untuk kita duduk kat situ dekat pulau ni. Next years pula, Singapura tuntut pulau tu dia punya sebab lagi dekat dengan Singapura. Katanya dia tuntut, dia main demand lah. So dia kata lagi dekat dengan dia. So dah ada 2 base pula kat situ. Jadi dia dah menjadi konflik Pulau Batu Putih ni, Malaysia punya ke Singapura punya. Dia lagi dekat dengan Malaysia ke lagi dekat dengan Singapura. Dah jadi konflik. Siapa selesaikan? ICJ. Pendirian Malaysia, Batu Putih, Malaysia punya. Pendirian Singapura kata ni Singapura punya. Jadi apa yang berlaku ialah, apa yang terjadi ialah ICJ kata Pulau Batu Putih Singapura yang punya. Yes, konflik ni lama and masih didebatkan sampai hari ini. Satu pulau berapa inci je pun tapi masih didebatkan sampai hari ini. Menunjukkan kat korang betapa pentingnya sempadan tu. Sempadan kan salah satu ciri-ciri tamadun, betul? Salah satu ciri kedaulatan kan? Betapa penting kedaulatan tu. Satu pulau je pun. Let sudah, cici kuaci apa kau boleh buat. Tapi kita ambil serius. Sebab tu kita punya. Contoh macam tu. Boleh faham? Isu seterusnya. Perpilihan sempadan sudah. Okay, next. Next isu ialah simpadan ligitan sudah. Batu Putih sudah. Kepulauan Spratly. Okay, Kepulauan Spratly ni sampai hari ni tak selesai. Tadi simpadan ligitan dengan Batu Putih dah settle kan? ICJ settle kan? Spratly ni tak settle sebab bukan dua pihak saja. Berpihak-pihak. Yes. Okay, apa yang terjadi ialah sini Malaysia. Okay, Allah apa ni lonjong siap. Singapura. Ini Sabah Sarawak Brunei anjing-anjing. Ini anak anjing comel. Okay kan? Kan? Dekat atas ada Brunei, ada Vietnam. China lagi atas. Sini Brunei. Okey. Tengah-tengah ialah LCS, Laut Cina Selatan. Dekat laut ni adalah sempadan. Ini ialah perairan Malaysia. Ini perairan Vietnam. Ini perairan Brunei. Ini perairan China. Walaupun China, dia kata, ni nama Laut Cina Selatan. Aku ada hak lah. Pada China jauh bapak dekat atas kan. Tak apalah, mampus je lah. Dia kan kuasa besar dunia kan. So apa dia buat ialah China, China, Brunei, Vietnam, sebelum saya lupa, kat sini ada Filipin kan, kat atas Sabah. So Filipin, Malaysia. Kepulauan Spratly, gugusan pulau ni dekat sini. Lebih kurang lah kat sini. Pada pendapat awak lah, patutnya Spratly ni jadi siapa punya? Malaysia ke siapa? Antara 5 negara kan? Kalau kita as Malaysian, kita nampak dekat gila dengan Malaysia punya kot kan? Kita fikir macam tu tau. Tapi Brunei kata aku kat sini, aku ada kat sini, lagi dekat dengan aku. So dia pun buat tuntutan, Spratly saya punya. Lepas tu tiba-tiba Vietnam pun buat tuntutan. Saya kata kapal saya pernah sampai sini lah, pernah sampai area ni, saya punyalah Spratly ni. Sudah pula dah. Masing-masing racing nak bina pangkalan dekat Spratly ni nak tunjukkan bahawa itu dia punya. Tanda bendera mereka di pulau tersebut, kepulauan tersebut. Lepas tu geng Filipina, ni dekat dengan saya punya lah. Lepas tu China gangster abad ini hantar kapal perang dan semua, ini saya punya. Tapi dia tak berani nak takluk, nak jajah sebab antara bangsa sedang memerhati. Kalau kau buat hal, PBB masuk campur kan. So apa yang buat ialah 5 negara ni menuntut satu kepulauan ni. Penting sangat pulau tu. Nampak tak penting kan? Tapi sebab kedaulatan itu, status negara tu, semua bergaduh untuk satu kawasan, satu area. Yes.
apa kepentingan pelancongan ekonomi ni tempat strategik. Contohlah kalau China dapat takluk ni, contoh, dia bina base tentera dia, tak kesenang dia nak jajah satu Asia. Fikir luar kotak. Kalau Filipina dapat ambil pulau ni, bukankah lagi senang dia pergi Sabah? Nampak? Kalau Brunei dapat takluk ni, Brunei, tak tahu lah nak buat apa kan. Tapi dia kata dekat dengan dia, so dekat lah. Kalau Vietnam ni, nampak tak dia boleh ambil eksploitasikan hasil-hasil kat pulau tu, kecantikan pulau tu. Nampak? Setiap orang ada agenda masing-masing. Habis tak isu ni? Tak habis. Tak habis tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Dia tengah-tengah Asia Tenggara. Dia tengah-tengah. Kalau tengah-tengah, macam Singapura lah. Tengah-tengah laluan China dengan India. Kapal lalu. So, strategik. Ni tengah-tengah laut China Selatan antara semua negara. Strategik. Perdagangan, ekonomi. Bila ekonomi naik, politik naik. Politik naik, sosial naik. Sebiji kan? Lepas tu, Spratly pun apa lagi? Laut China Selatan, dia kata seluas 500 batu persegi. Korang pergi search, 500 batu persegi tu besar mana? Tolonglah search. Kau akan tahu betapa kecilnya benda tu. 100 batu nautika dari pantai Borneo. Dari pantai ni, 100 batu je. Nautika lah. So, Pulau Batu Karang. So, ada dia ada 100 pulau kecil. Itu sebab dia kata kepulauan. Banyak pulau tapi kat area yang sama. So, bila ramai-ramai menuntut ni, so apakah status dia sekarang? Terra nullius. Terra nullius. Okay. Terra ialah penghuni. Terra nullius ialah bahasa Latin. Terra penghuni. Ataupun bumi lah kat tempat tu. Nullius. Tak payah cakap. Nullius kita ambil istilah null. Null tu bahasa Inggeris untuk kosong. Tak ada. Ataupun cancel. Bermakna pulau ini stay tanpa pemilik. Terra. Pemilik boleh juga. Tapi masih tak orang bergaduh untuk dapatkan pulau tu? Ya, masih. Memperlihatkan pentingnya sepadan tersebut. Next. Krisis minyak sawit kita. Macam saya pernah cerita, kempen anti minyak sawit. Ingat tak saya pernah cerita, kita punya hasil negara yang besar ialah minyak sawit. Ingat tak? Kelapa sawit kita banyak. Minyak sawit kita eksport ke negara sana, negara sini. Tak? Itu yang saya cerita kat awak. Tapi apa yang saya tak cerita ialah, kita pun ada cabaran dia. Okay? Kita pun ada cabaran dia. So, ini ialah satu-satunya, salah satu antara lubuk ekonomi untuk rakyat Malaysia. Komoditi, hasil kita. Kita tanam pokok sawit banyak-banyak kan, kat sepanjang highway apa semua tanam, dapat minyak sawit. Kita kalau kat Malaysia kita buat apa? Minyak masak sawit kan. Kita buat minyak kereta. Ada tahu minyak kereta sekarang guna palm oil. Dia tengah buat testing. Lepas tu banyak lagi hasil sawit digunakan. Tapi bila kita guna dalam negara je, tak untung besar sangat. Sedangkan kita pengeluar utama dunia tau. Jadi dunia menginginkan minyak sawit, so kita ekspor. Masalahnya ialah negara-negara kuasa besar dunia tak suka bila kuasa kecil macam kita ni berjaya dengan ekonomi kita sendiri. Tak suka. Dia nak kita bergantung dengan dia. Barulah dia boleh pijak-pijak kita. Malaysia ni tak senang dipijak tau. Malaysia ni memang sangat susah dipijak oleh kuasa besar. Jadi masalahnya ialah macam mana kita settlekan isu tersebut. Betul? So dia nampak anti minyak sawit, apa yang jadi ialah dia menggugat ekonomi negara pengeluar minyak sawit. Selalunya Malaysia dengan Indon lah kan. Malaysia dengan Indon. So pengeluar minyak kacang soya. Okay, kacang soya yang kau minum, soya bean tu, soya ais tu apa semua tu, dekat US. Kan saya dah kata kuasa besar. Dia punya nama ASA, American Soybean Association. Dia kata US keluarkan banyak kacang soya. Okay, ni kena pandai ekonomi. US keluarkan banyak kacang soya sebagai hasil negara dia lah. Tapi dia nampak Malaysia mengeluarkan minyak sawit. Minyak sawit yang sangat banyak. Secara logiknya, kacang soya, okay, soya berasal daripada mana? Tumbuhan ke haiwan? Saya nak tanya. Soya daripada haiwan ke tumbuhan? Ini soalan kebat. Soya daripada haiwan ataupun tumbuhan? Kalau korang tak tahu, search. Nanti korang akan faham kenapa. So dia nampak minyak sawit ni pula lagi murah. Lagi murah bila
pasaran, awak akan beli yang mana? Berkualiti murah ke berkualiti mahal? Murah kan? So bila nampak yang emas ni, Malaysia ni dia ekspor berkualiti sawit, hasil sawit negara dia, apa yang terjadi ialah di pasaran dunia, negara mana nak beli yang mana, negara-negara dunia akan lebih memilih sawit Malaysia. So soya ni terancam. Dia rasa ini ialah pesaing aku ni. Ini pesaing aku ni. So dia akan menjejaskan dia punya benda tu. Jadi ASA buat kempen anti minyak sawit. Tapi kita tak boleh main kata nak anti jadi macam mana. So ada sebab dia menggunakan beberapa alasan yang kurang relevan lah. Tapi sebagai just nak top up dia punya sebab kenapa nak boycott kan. Dia kata first, minyak sawit Malaysia ni merugikan mereka. Satu. Okay. Satu. Yang kedua, dia kata ada satu NGO alam sekitar di Eropah, ialah NGO Pencinta Alam. Nama dia NGO Pencinta Alam. Dia dekat Eropah. Eropah dengan US kan best friend. Dia tuduh bahawa minyak sawit ini menyebabkan pencemaran alam. Dia gunakanlah alam sekitar untuk menyuruh orang tak nak beli kita punya. Lepas tu dia kata, awak nak tanam sawit kan? Awak nak tanam sawit kena ada ladang yang besar. So awak kena tumbangkan pokok-pokok dulu. Awak kena tebang hutan. Itu kan dah mencemarkan alam sekitar. Dia guna sentimen alam. Nak suruh orang tak nak beli kita punya produk. Licik kan? Licik. Lepas tu dia kata, kita punya produk kita ni memusnahkan hutan, memusnahkan habitat haiwan liar. Jadi Malaysia, bila dah difitnah di peringkat antarabangsa sampai begitu, adakah kita diam? Tak. Sebab kita, first step tadi apa? Apa Malaysia buat? So Malaysia buat yang pertama ialah, langkah pertama ialah menyertai pertubuhan RSPO. RSPO, Round Table of Sustainable Palm Oil. Maknanya round table ni ialah persidangan meja bulat. Round bulat. Takkan segi empat pula. Persidangan meja bulat untuk macam mana kelestarian minyak sawit. Buat macam-macam kempen RSPO. Buat kempen nak sedarkan orang bahawa minyak sawit ni kegunaan dan manfaat dia dekat dunia sangat bagus. So yang ketiga pula ialah skim pensijilan Malaysian Sustainable Palm Oil, MSPO, sejak 2019. Maknanya engkau nak buat minyak sawit, engkau nak buat hasil minyak sawit, kena ada sijil, kena ada program nak sahkan, oh ini kualiti yang tertentu, ini tak mencemarkan alam. Barulah melawanlah fitnah dia tadi tu. Kan. So bila tindakan ni, bila kita kesan dia, tujuan dan kesan dia menghasilkan pengeluaran minyak sawit yang mampan. Okay. Mampan tu apa? Mampan tu bagus, padu, cepat, tepat, berkualiti. Okay. Minyak sawit yang mampan dan melaksanakan amalan baik seperti good agricultural process. GAP. Maksudnya, dan juga amalan pertanian baik. So, dalam amalan pertanian baik tu tak adalah kita melanggar apa-apa peraturan antarabangsa. Boleh faham kat situ kan? Alright. So, bila kita ada benda macam ni, tengok apa Malaysia buat. Ada langkah pertama Malaysia. Adakah Malaysia melawan? Ini langkah pertama, dia buat apa? Langkah kedua, siapa buat? Buat skim persijilan dan semua, siapa buat? Kita. Langkah ketiga, apa kesan yang kita buat tu? Kita punya pengeluaran minyak sawit meningkat. Kita guna GAP. Nampak? Kan? Itu step. Okay. Apa yang kesan dia ialah, cuba tengok. Malaysia ada tak kita melawan orang? Ada tak kita mengangkat senjata, kata Kordiam, aku tembak kau nanti? Ada tak dia kata tu? Tak ada kan? Tapi Malaysia melawan dengan cara buat deal, buat kempen, buat untuk mengesahkan status kita. Bermakna Malaysia dari dulu sampai sekarang, dia tak nak menggunakan konflik. Dia tak nak ada konflik dengan negara-negara lain. Dia nak settlekan benda boleh settle, bincang, settlekan. Benda boleh buat dengan cara terbaik tanpa perlu angkat senjata, silakan. Itu pendirian Malaysia. Itu identiti Malaysia. Itu kedaulatan Malaysia. Tada! Alright. Dan isu lagi saya panjangkan dekat 10.1 sebab isu dia banyak. Isu dia besar, skop dia. Alright. Pemerdagangan orang.
Yes. Pemerdagangan orang. Okay, pemerdagangan orang. Okay. Bila isu pemerdagangan orang ni, pemerdagangan orang adalah aktiviti apa? Pemerdagangan orang adalah aktiviti menjual orang. Okey, secara macam mana? Dia jenayah terancang. Dia jenayah terancang, dia dah plan. Contoh, orang jahat ni dia plan. Contoh, menculik. Kita culik budak-budak, lepas tu kita potong kaki, potong badan, lepas tu kita jual kat orang. Kita culik lah perempuan apa, kita jadikan dia GRO, lepas tu jual kat siapa, buat apa, kan? Dapat duit, keuntungan. Dia merancang jenayah tu. Alright? Nampak jahat, and dia tak kira tau. Engkau India, Cina, Melayu dia tak kira. Bangsa, kulit, warna kulit, agama dia tak kira. Dia jenayah terancang. So dia ancaman terhadap apa? Kalau aku ambil sosial. Dia ancaman terhadap first hak asasi manusia. Engkau deny hak asasi kita orang. Engkau memperdagang kita orang. So bila kita dagang ke orang, kita meletakkan harga pada manusia, mana maruah manusia. Yes, boleh? Terus yang kedua, terhadap keselamatan negara. Sebab pemerdagangan orang ni peringkat global dunia. Bila peringkat global dunia, perlukan rentas sempadan. So bila engkau main seludup tu, kan dah ganggu keselamatan negara. Kan? Boleh nampak So Malaysia juga ada isu ni. So Malaysia banyak sindiket ni selalunya pemerdagangan orang ni. Kita jual apa semua. Contohlah, jual pekerja Pakistan ke apa tanpa visa, tanpa permit, main suka tingkor je masuk negara. So selalunya guna ni untuk memasukkan warga asing, sindiket lah, banyak sindiket yang buat. Kesan dia ialah Malaysia dekat tengah-tengah Asia Tenggara. And walaupun kita punya pasport ialah pasport yang sangat digeruni sebab dia punya sangat tegas, sangat rigid. Tapi bila pemerdagangan orang, dia tak payah guna pasport. Kan? Dia seludup je orang masuk negara. Dan negara kita ni pula, lakinya pula lah, banyak sepadan. Kan? Dia laut, keliling laut. So banyak orang boleh seludup. Kita punya polis dengan ni punya pula, takkanlah 24/7 nak jaga setiap inci tanah, setiap inci sepadan tu. So ada masanya dia seludup. Kan, seludup kat Pulau Langkawi ke, seludup kat mana. Kita kan pernah dengar cerita Rohingya seludup masuk kan. Dekat Thailand ada orang Pakistan, orang Myanmar seludup masuk. Ini begitulah pemerdagangan orang. Okay. So apa yang terjadi ialah Malaysia menjadi lokasi transit. Lokasi transit bagi urusan pemerdagangan orang ke negara lain. Sebab dia kat tengah-tengah Asia Tenggara. Contoh, orang jahat ni buat perdagangan orang. Dia ambil orang Pakistan apa nak untung, dia berdagang kat orang. Lepas tu dia nak mendagang kat orang dekat China, nak jual orang kat China. Tapi kalau lah dia terbang direct ke China, kan, dia pergi direct ke China, dia ada banyak masalah nanti. Masalah custom ke, masalah apa ke. Contoh daripada Pakistan pergi China, contoh. Awak dari Pakistan, tengok pasport apa, kan kena tangkap pula. Jadi dia bawa Pakistan, dia transitkan, dia staykan dekat Malaysia, contoh. So Malaysia pula pergi China, baru dia pergi hantar pergi China. So kuranglah bebanan dia tu pasal custom ke, pasal immigration ke. Nampak tak? So penguatkuasaan pihak berkuasa macam dikaburi lah. Ni pemerdagangan orang ke apa ke, ada permit ke tak ke, dia bawa apa ke. Jadi dia confuse macam tu. So sebab itulah lokasi transit. Itu kesan dekat kita. Macam biasa, apa Malaysia buat? Step pertama ialah paling senang lah. Undang-undang. Step pertama paling simple. Kau kuasakan undang-undang. Lepas tu tolong mangsa pemerdagangan orang. Okay. Lepas tu undang-undang dah ada. Step 2, kuasakan undang-undang. Okay. Dekat mana saya kata bab ini kena ada PES tambah A, antarabangsa. Peringkat terbesar antarabangsa mana boleh kuatkan hak asasi manusia? PBB. Pergi Convention PBB mengenai hak kanak-kanak 1989 dengan protokol PBB untuk cegah sekat hukum pesalah perdagangan orang. Lepas tu 2008 Malaysia buat apa? Malaysia buatkan majlis anti perdagangan orang dan anti penyelundupan migran. Buat
majlis. Untuk apa? Anti pemerdagangan, anti penyeludupan migran. Okey, pemerdagangan orang, penghidupan migran 2007. Ataupun nama akta tu Atib Song. Alright. Lepas tu Malaysia juga buat pelan tindakan kebangsaan. Pelan tindakan kebangsaan ni maknanya kat satu negara sebiji seragam plan dia setiap negeri untuk menghalang pemerdagangan orang ni, anti pemerdagangan orang. Okey. Dia agak panjang sebab anti pemerdagangan tu kan. Yalah, sebab bila ada perdagangan dia melibatkan jual beli orang. Orang selalu jual beli makanan, jual beli barang. Ini orang. Seolah-olah orang tu tak ada maruah, tak ada harga diri. Jadi itu isu yang sangat besar. So tak nak pada tu. So sebab tu Malaysia buat langkah-langkah yang sangat drastik. Malaysia tahu Malaysia jadi lokasi transit. Malaysia tahu. So Malaysia pun buatlah something untuk menghalang. Soalan, adakah isu ni dah habis? Belum. Tak habis. Selagi ada orang asing kat negara kita, selagi tu isu ni tak habis. Tapi adakah kita duduk diam? Tidak. Itu sebab bawahnya isu global kontemporari masih terjadi. Tapi adakah langkah untuk kita menghalang, mengurangkan risiko? Ada. Dan isu terakhir untuk 10.1, panjang isu ni. 10.1 ni panjang. Alright. 10.1 ialah dapat 17 lah. Isu yang sinonim dengan masa sekarang. Penyakit berjangkit. Yes. Okay. Isu penyakit berjangkit ni, kalau awak tengok buku teks awak, dia lebih fokus pasal AIDS. Betul? Sebab AIDS ni isu sedunia, dia sampai hari ni pun tak habis lagi. Sampai hari ni pun penyakit tu tak habis lagi. Sebab dia kata apa? Dia satu dunia terbabit dengan benda ni, iaitu dia ialah sindrom kurang daya tahan lawan penyakit. Maksudnya, bila macam cakap, wabak ni, bila ada virus ni, bila aku pun tak sure dia virus ke bakteria, korang boleh baca. Bila dia masuk kat tubuh badan kita kan, dia bukan main attack sesuka hati dia, tak. Dia memang, virus ni memang ditakdirkan oleh Allah. Dia terus pergi attack sistem kesihatan badan, sistem imun badan. Dia lemahkan sistem imun badan. Soalan dia, bahayanya benda ni sampai kena buat kempen macam-macam ni lah. Bila dia lemahkan imun badan, contoh, kita demam sikit pun, kita boleh mati. Yes. Sebab dia dah lemahkan imun kita dulu. So sangat bahaya. So semua pun boleh mati. Sebab itu kata, dia punya ni lah, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired bermakna kau ambil daripada orang, kau dapat daripada orang lain ataupun tempat lain. Bukannya kau dapat segi penyakit. Tidak, orang bagi kau penyakit tu. Immunodeficiency, immune, pertahanan penyakit kau dalam badan tu. Deficiency, kekurangan. Kurang daya tahan lawan penyakit. Yes, so acquired pula tu. So kat Malaysia tu kita jumpa penyakit ni masa 1986. Okay, dekat dekat Malaysia ke apa tak tahu lah, 100,000 kes, 16,000 mati. Kenapa? Pertama, gaya hidup tak sihat. Yang kedua, penyalahgunaan dadah. Engkau pun mulalah pelik. Dadah? Takkanlah aku makan dadah dapat AIDS. Bukan. Kadang-kadang orang isap dadah, orang guna dadah, suntik kan. Bila suntik guna picagari, guna jarum, kadang-kadang diorang tak basuh pun. Yelah, ke hospital, engkau dah cucuk guna picagari tu, dia basuh, dia buang. Kan? Masalahnya untuk orang yang isap dadah ni, yang ni dia sharing tau. Sharing is caring. Terhangguk tau. Dia sharing picagari tu, sharing, dah berapa orang share picagari yang sama, akhirnya dapat AIDS. Okay? So, Malaysia, not to say dah habis, tidak. Tapi Malaysia berjaya mengawal. First step, Malaysia buat apa? Kalau kesihatan, agensi mana kat Malaysia yang handle? Kementerian Kesihatan Malaysia. Macam mana buat? Rawatan segera kepada pesakit. Yelah, kau sakit, rawat lah.
Yang kedua ialah buat pemeriksaan kesihatan, medical check-up. So WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia bawah PBB, dia iktiraf Malaysia punya pencapaian. Iktiraf KKM punya pencapaian Malaysia 2018 mengurangkan masalah AIDS, mengurangkan penularan wabak AIDS tu daripada ibu kepada anak. Sebab apa? Contoh anak dalam perut ibu kan. Ibu, anak. Dua-dua sebelum anak keluar, sebelum anak keluar, ibu punya nutrien, ibu punya imun, ibu punya apa, sikit-sikit masuk dekat anak. Boleh tanya mak korang. Mak makan apa semua nutrien semua, anak dapat. Anak dapat dulu. Jadi bila anak keluar, push, dah keluar. Bila anak keluar, imun daripada mak ada ke anak juga. Itu sebab kadang-kadang kita ada sikit macam mak, kita ada sikit macam bapa. Genetik itu dapat daripada orang. Immune system pun kita dapat daripada mak ataupun mak bapak, antara dua tu lah. Jadi kita nak kurangkan risiko. Kalau contoh mak ada AIDS, anak tak nak ada AIDS, so Malaysia buat apa? Macam tu. So kuranglah risiko penularan tu. Lepas tu lagi apa lagi? Kita nak Malaysia ni, dia sokong hasrat PBB, nak dunia bebas AIDS. Susah, tapi boleh. 2030 dia sokong vision PBB, tak nak tu. So dia sokong buat pelaksanaan National Strategic Plan, Pelan Strategik Nasional untuk menamatkan AIDS, NSP EA. Pelan Strategik Kebangsaan mengakhiri AIDS. Malaysia juga ada menyambut Hari AIDS sedunia. Pada 1 Disember setiap tahun. Kalau contoh Hari AIDS tu 1 Disember. 1 Disember. So buatlah program, buatlah kempen untuk sedarkan orang pasal AIDS. Boleh faham kat situ? Alright, kita start dah, settle dah. Habislah 10.1. 10.1 banyak sebab 10.1 penting. Alright. Sebelum saya masuk 10.2, ada apa-apa soalan? Tak ada? Okay, sekarang dah faham kan macam mana isu global contemporary itu macam mana Jangan confuse kan. Dia masih berlaku, dia masih ada, tapi Malaysia buat apa? Okay, ini peringkat global dunia. Bukan main kita je, tak ada. Right? Dekat buku teks awak, ada tak info sejarah pasal pemandagangan orang? Ada tak? Isu sejarah pasal pemandagangan orang ke, majlis anti pemandagangan ke, akta anti pemandagangan, ada tak info sejarah tu? Kalau ada, tolong fokuskan kat situ juga. Alright? Dia punya peranan, function. Secara umum konsep dah tahu. Tapi bila contoh dia tanya, berikan 2 peranan. Dah sudah, kau terkehil kat situ. Kau tak tahu nak tulis apa. Jadi ambil juga yang info sejarah. Kadang-kadang kan kita seronok, kita baca buku rujukan, kita tak tengok buku teks kan. Kadang-kadang penggubal soalan suka track kita dengan soalan dia tanya dekat info sejarah. Yang kotak kecil ke buku-buku teks sekarang, kotak kecil dengan info sejarah. Kadang-kadang kau tak baca kan. Jadi soalan tu yang keluar. Jadi kena hati-hati. Jangan terlalu syok dengan buku rujukan sampai engkau abaikan buku teks. Sebab soalan diperbuat daripada soalan buku teks. Right? Okay. Kadang-kadang buku rujukan suka bagi macam-macam fakta, macam-macam apa. Tapi sentiasa jadikan buku teks tu fakta utama, rujukan utama. Okay. Cuma aku guna buku lain sebab aku nak terangkan konsep. Alright. Buku teks kadang-kadang dia tak terangkan konsep. Dia terus straight to the point and then kau sendiri tak faham. Itu sebab kau tak faham. So sekarang aku terangkan konsep. Alright. Jom masuk 10.2 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Okay. 10.2 semua benda pasal ekonomi, hubungan ekonomi. Yes. Alright. Macam saya kata, kalau awak stay dengan saya bab 7, bab 8, bab 9, bab 10, kita dah tahu dasar Malaysia macam mana, betul? Kan? Kita dah tahu masa zaman baru merdeka, kita pro barat, anti komunis. Lepas tu bila kita masuk dekat zaman Tun Abdul Razak, darurat dah habis, komunis dah lemau,
kita buat dasar berkecuali. Bila kita dasar berkecuali, ekonomi kita pun berkecuali lah. Ekonomi kita pun tak pilih bulu. Kita berdagang kita ni dengan semua negara, maka kita menggunakan pasaran bebas. Kita bebas berdagang dengan siapa saja, ekonomi pasaran bebas. Alright. So Malaysia pun banyaklah benda, tapi contoh yang paling kita involve ni ialah AFTA. Kalau awak nak guna dalam isi atau huraian, AFTA is a very good choice. AFTA tu apa? ASEAN FT apa? Bukan Faizal Tahir, bukan Faizal Tahir. Free trade. Okay, free trade perdagangan bebas. Area. Maksudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN. Lepas tu Malaysia juga lantang. Keluar lagi ayat ni. Lantang bersuara kalau ada yang ketidakadilan terhadap ekonomi. Contohnya negara-negara besar dunia buat hal. Macam mana? Dia tekan kita, dia buat sekatan ekonomi, dia tak bagi produk tu bagi. Macam tadi, macam minyak sawit tadi kan. Dia kata Enlil mencemarkan kita. Adakah kita diam? Tidak. Kita lantang bersuara pasal isu-isu tersebut. Alright, macam mana? First step ialah meluaskan pasaran ekonomi. First step kita ialah meluaskan pasaran ekonomi sebab pertumbuhan kita, ekonomi negara ni, tengok kita punya, kita nak ukur pertumbuhan ekonomi negara macam mana, bukannya ukur dalam negara tau. Tidak. Itu tak cukup. Kita kena tengok produk dalam negara kita ni, boleh tak kita, berupaya tak kita untuk jual ke pasaran antarabangsa. Itu kemampuan kita. Baru orang kata, wah, perkembangan dia, ekonomi Malaysia ni maju lah sebab kita boleh nampak ekspor barang-barang dia ke negara tu, negara ni sangat maju. Kalau macam itu, baru awak boleh ukur kemajuan dia. Alright? Macam mana pula cara nak ukur kemajuan dia? So, first step first, saya kata guna AFTA. Guna AFTA. AFTA mana? ASEAN. Dah sampai dunia ke belum? Belum. Baru rantau. Tapi ingat, kita start small. Baru pergi satu dunia. Ekonomi ni bukan kau boleh main, saya nak berdagang US, saya nak berdagang UK. UK, tidak. Kau tak boleh main macam tu. Kena start kecil-kecil. Macam awak nak buka bisnes. Awak boleh ke awak modal kecil je baru? Tak besar mana. Tapi awak punya vision tu, awak kata first step saya nak berdagang, saya nak buka 500 cawangan dekat US dan UK. Satu cawangan kat Malaysia pun tak buka lagi. Nampak? Realistic. Step by step. So first step ialah ASEAN. So kita tingkatkan perdagangan, tingkatkan ekspor dengan ahli ASEAN terlebih dahulu. First step. Maka AFTA itu diwujudkan, alright, pada sidang kemuncak ASEAN. Sidang kemuncak ni macam persidangan ASEAN lah. Okay? Macam PBB dia ada kongres dia, ada majlis apa? Perhimpunan Agung PBB betul? Dekat New York. So kita punya perhimpunan agung tak ada ASEAN. Tak ada perhimpunan agung ASEAN, tak ada. Kita tukar nama sidang kemuncak ASEAN Singapura pada 1992. AFTA ni buat apa? Nak jadikan ASEAN sebagai pusat apa? Kita nak menumbuhkan ekonomi negara dengan baik. Kita punya keupayaan untuk keluarkan produk dan menjual ke pasaran antarabangsa. Itu ukuran dia. Maka ASEAN buat apa? Kenalah jadi pusat pengeluaran. Nampak kaitan dia? Nak maju, kena keluarkan produk kita dulu. Kena pandai jual. So, kalau produk tak keluarkan, boleh jual tak? Tak boleh. So, kita buatkan pusat pengeluaran yang kompetitif bagi hasil keluaran negara ASEAN. So, ada AFTA, semua negara ASEAN buatlah kerjasama ekonomi. Semua work together. Lepas tu, apa yang akan jadi ialah kurangkanlah tarif. Saya dah jawab tarif tu apa? Saya dah ajar kan? Kurangkan tarif, kurangkan cukai antara negara ASEAN. Maka bila kita, macam tak, harga kawan-kawan kita panggilkan. Tapi kawan-kawan ASEAN, so bila harga kawan-kawan dah kurang, so Malaysia, Filipin boleh pasarkan, contoh, Malaysia pasarkan produk ke Filipin, Filipin pasarkan produk ke Malaysia, Malaysia pergi Thailand, Thailand pergi Indon. So satu rantau ASEAN ni work together, cukai rendah, tarif rendah, lagi mudahlah barang-barang nak dieksport, lagi cheap, lagi simple. Maka satu rantau ini kompetitif, naiklah harga dagangan dia. So bila satu dunia nampak, wow, ASEAN semakin berkembang sebab kita work together, kita kurangkan tarif dan cukai.
Yes, itulah impak dia. So, apakah tujuan penubuhan AFTA ni? First, hapuskan sekatan dagangan. Tak nak kuasa besar boleh pijat-pijat kita. Kedua, kerjasama ekonomi digalakkan dalam negara ASEAN. Satu, jumlah pasaran yang luas. Kita nak pasaran. Okay, pasaran yang luas, jumlah budak ASEAN ramai. So, mengembangkan industri. Bila jadi pusat pengeluaran, so meningkatkan pengeluaran oleh negara-negara ASEAN. So sekarang ni, bila kita dah ada pengeluaran meningkat, produk banyak ni, ASEAN pasaran yang luas. Apa kunci pertumbuhan ekonomi tadi? Buat produk, boleh jual dekat pasaran antarabangsa. Produk dah ada, AFTA kat ASEAN, produk dah ada, pusat pengeluaran meningkatkan pengeluaran, produk dah banyak. Jual dekat pasaran yang luas ini, iaitu pasaran ASEAN. Untung duit dapat banyak tak? Dapat. So ASEAN dapat menumbuh tak ekonomi dia? Dapat. Bila ASEAN tumbuh, di mata dunia orang nampaklah ASEAN. And bila orang tengok siapa anggota ASEAN, ada Malaysia seorang. Itulah di mana Malaysia berdiri. Yes. Boleh faham Boleh faham Very good. Very good. Okay, next. Lepas tu dominasi ekonomi negara maju. Alright. Macam saya kata, Malaysia bukan negara yang kuat. Okay, ekonomi kita pun tak adalah strong mana. So, kita kena bergantung pada, alamak, azan. Okay, kita azan kat tempat saya. Okay lah. Awak tengok buku. Kita sambung dominasi ekonomi negara maju, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga, kemerdekaan ekonomi, sistem kewangan Islam. Azan.